Tes 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 tes. Ada suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada suara. Assalamualaikum. Ada suara. Ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابه الكرام والتابعين والتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وللوالدين والمعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fiqhan fid din وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah. Jadi pagi ni permintaan daripada muslimat jemaah masjid Sarjana Utama Sungai Buloh untuk kita bermuzakarah ataupun terus sambung membaca kitab Misbah Munir yang kita baca di tempat mereka lah. Yang mana ni live yang pertama saya selama kita berada dalam perintah kurungan ni live pertama saya. Jadi bukan tak mau buat live, tapi tengok ramai sangat ustaz-ustaz duk buat live tu, nanti buat live saja tengok tak habis. Duk perhati tengok lagu tu lah. Ada yang sahabat-sahabat kita mengaji ikut habis ustaz-ustaz, alhamdulillah. Ada yang buka tutup macam tu yang rugi. Nama dia rugi. Jadi ustaz-ustaz kita bersungguh buat live, pakat-pakat ambil lah ilmu. Apatah lagi kalau kita buka bab ilmu tauhid ni, kita buka tutup tak ambil manfaat sepenuhnya, jadi rugilah. Jadi rugi. Dengan masa yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, dengan kemampuan yang ada pada kita, mampu kita ambil ilmu tu, tiba-tiba kita tak boleh ambil. Kita orang yang sangat-sangat rugi. Jadi insya-Allah pagi ni kita nak sambung kitab Misbah Munir muka surat 15. Muzakarah kitab Misbah Munir muka surat 15, sambungan pengajian Masjid Sarjana Utama Muslimat. Huraian sifat yang kedua qidam, artinya sedia itu dan dalil atas qidam Allah Ta'ala. Dia nak sambung tentang tu. Cumanya kita kena ambil baliklah sikit sebanyak berkenaan cerita-cerita ataupun kita kata kaedah-kaedah yang melibatkan perbahasan ada dalam sifat qidam dan juga sifat salbiah ni. Baik, kemudian katanya musannaf rahimahullah, dan dalil atas qidam Allah Ta'ala dan tak baru itu. Dalil atas qidam Allah Ta'ala dan tak baru itu ialah kita fikir, jikalau Tuhan tidak tentu sedianya, jikalau Tuhan tidak tentu sedianya, nescaya tentu ia baru, dan makna baru itu barang yang ada permulaan bagi ada. Dan jikalau Tuhan kita baru, tentu ada yang membaharu dan yang menjadikan dia. Dan yang menjadikan Tuhan itu pun kena baru juga. Kena baru juga. Tidak boleh dikatakan yang menjadi itu sedia. Kerana yang dijadi itu dikatakan Tuhan. Maka yang menjadi itu pun Tuhan juga, sama-sama baru, sama-sama berkehendak kepada apa yang menjadikan. Apa tu? Apa suatu? Apa suatu yang menjadikan dia. Maka jika yang menjadi akan Tuhan yang kedua itu kena kepada Tuhan yang ia telah menjadi itu, maka dinamakan dia daur. Artinya, arti daur berkeliling atau bergilir buat, maka iaitu batil. Batil ni sirah isim fa'il. Hak eloknya buat mai basdar, maka iaitu batal. Kerana kedua Tuhan umpamanya itu berhimpun dua perkara yang berlawanan. Jadi ni hujah kita dalam mengaji. Kita duk mengaji, duk ambil kira bicara ilmu akidah, ni lah orang panggil bab dalil, ni lah bab yang sangat-sangat penting. Apa tujuan dalil? Dalil ni lah yang menunjukkan kefahaman kita tentang makna sifat.
Jadi kalau kita tak faham dalil, bermakna kita ni tak reti makna sifat. Mana ada orang reti dalil, tak reti makna sifat? Tak terpakai dalil dia. Mana ada pula orang yang reti makna sifat, tak reti dalil. Walaupun ijmal, tak masuk akal. Yang ni kita dah sebut ni. Jadi ulama kata, orang yang tak ada dalil, orang tu muqallid. Kita tanya, kalau mu tak ada dalil, adakah mu kenal makna sifat? Tu kena faham tu. Kena faham kira. Kalau mu tak ada dalil, mu kenal tak makna sifat? Orang yang kenal makna sifat, sudah tentu dia reti dalil. Cam bagi elok tau ni. Cam bagi elok tau ni. Ulama kata, orang yang tak ada dalil, orang ni nama dia muqallid. Orang yang tak ada dalil, orang ni nama dia muqallid. Apa dia muqallid? Ikut kata orang, tak reti dalil. Tu. Orang yang muqallid ni, orang yang ikut kata orang, tak reti dalil. Apa makna tu? Apa makna tu? Cuba renung tengok. Adakah orang yang reti makna, tak reti dalil? Ni. Pakat renung tengok, pakat perhati tengok. Allah Ta'ala perintah kita suruh reti makna. Tuntutan akal dalam hadis Nabi kata, ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun. Hampa kena mengaji bab dalil ni, kerana esok hampa kena tanya. Hujjah-hujjah tu. Hujjah-hujjah ni orang panggil idrakat al-aqliyah. Tasawuri tu orang panggil ilmu tasawur. Tasawur ni bangsa akal. Kerana nak mencari dalil. Bila nak cari dalil, kok mana pun kena guna akal. Ada akal tak berfungsi, siapa orang tak berakal. Mahramai kata. Tu. Jadi persoalan kita, adakah orang yang reti makna tak reti dalil? Tu ni tajuk yang kita nak, apa nama, point yang pertama kita nak tanya ni, kita nak buat tajuk besar. Adakah orang reti makna tak reti dalil? Dan adakah orang reti dalil tak reti makna? Faham tak ni? Adakah orang reti dalil ni tak reti makna? Pendek kata, hak ulama kata, ulama kata apa? Ulama kata orang yang muqallid, orang yang tak ada dalil, makna dia orang itu tak reti makna. Dia berdosa dua kali. Pertama, dia berdosa dengan sebab dia tak nazar. Yang kedua, berdosa dengan sebab dia tak ada dalil. Apa maksud tak ada dalil? Tak guna akal untuk fikir. Tinggal nazar tu, taklif atas dia untuk nazar. Dia tinggal, itu berdosa dah. Yang kedua, berdosa sebab ada akal tak guna. Hak pertama tu Allah perintah, dia tak buat. Ni ada akal tak fikir. Ni dua-dua tu. Beringat tahu. Jadi Allah Ta'ala tanya kita esok, tanya tentang mana? Tanya tentang kita fikir ke tak? Apa dia wasilah fikir? Mengaji. Allah tanya kita, mengaji tak? Tu. Ni Tok Guru saya selalu duk sebut. Mengaji tak? Allah Ta'ala tak tanya, mu faham tak? Mu reti tak? Allah Ta'ala tak tanya tentang tu. Tapi Allah Ta'ala tanya wasilah. Maksud tu Tuhan bagi. Wasilah tu kita. Asalnya hak Allah jugalah. Wasilah tu kita. Maksud hak Tuhan. Maksud hak Tuhan. Wasilah tu hak kita. Akal ada saja tak mau mengaji. Bodoh lah ni. Tu. Bak duit tak bodoh. Bak perempuan betina tak bodoh. Bak ilmu bodoh. Ni manusia kita ni. Orang kita. Dia tak mau sungguh. Dia tak mau sungguh bak ilmu. Bak duit laju. Bak bantuan orang tak bagi pun minta. Tapi bak ilmu haram, tak mau minta. Apa manusia? Cuba fikirlah. Fikir untuk Allah Ta'ala kasih kita. Fikir untuk Allah Ta'ala layan kita. Bagi dekat kita apa yang dia nak bagi. Kena ikut cakap dia lah. Baik. Jadi Nabi kata adalah hadis, ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun. Kena belajar hujah, kerana kita esok akan ditanya. Tu fi'il amar tu.
Allah perintah. Nabi kata, fa'ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun. Kena belajar weh. Hujah kerana kita akan ditanya. Tu tanya tentang Tuhan tu. Tanya tentang ketuhanan Tuhan sebagai Tuhan. Tu. Tanya tentang apa? Tentang ketuhanan Tuhan sebagai Tuhan. Mana boleh kata Tuhan tak ada ketuhanan? Tak boleh. Tuhan tanya ketuhanan dia tu. Tuhanan siapa? Ketuhanan Tuhan lah. Tuhan hak mana? Tuhan tu. Mana ada Tuhan lain? Sebab tu dalam bab kalimah tauhid, kalimah tasdik, kalimah tauhid, kalimah nafi isbat. Ulama bahas panjang lebar situ. Baik. Jadi dalil ni kita tak sambung. Kita akan sambung dalil ni. Kita akan baca dalil ni. Cuma kita nak faham dalil atas qidam Allah Ta'ala. Apa dia qidam? Qidam ni nama sifat. Sifat apa? Sifat salbiah. Jenis apa sifat salbiah ni? Sifat salbiah ni jenis apa? Ulama kata dua jenis. Yang pertama sifat i'tibariyah. Yang kedua sifat insilabiyah. Orang panggil insilab. Pertama sifat apa? Dipanggil sebagai sifat i'tibariyah. Amrun i'tibari intida'i muntaza' minhu, dia zat Allah Ta'ala. Tu. Jadi apa dia sifat salbiah? Qidam ni. Qidam ni sifat salbiah. Apa dia sifat salbiah? Kalau orang tanya kita, apa dia sifat salbiah? Sifat salbiah, ada ulama kata sifat yang i'tibariyah. Apa dia i'tibar? Reti. Apa dia i'tibar ni? Faham. Tengok benda, reti perkara. Tu. Kaedah Melayu dia kata lagu tu. Tengok di benda, reti perkara. Mana? Tengok ke benda. Apa dia benda? Kayu. Reti apa? Reti patah. Tengok ke benda. Apa dia benda tu? Pinggan. Reti apa? Reti pecah. Tu. Tengok ke benda. Apa dia benda? Buah nyok. Tu. Kalau Ustaz dia menanti kata apa? Tok guru kita, dia kata buah nyo. Tu. Buah nyo. Apa dia? Tengok ke benda. Buah nyo. Apa dia? Reti perkara. Perkara dia tu luruh. Tu orang panggil apa? Tu orang panggil i'tibar. Reti. Ni reti perkara, tak reti benda teruk weh. Maka benda tu orang panggil muntaza' minhu. Ada istilah benda juga, ada istilah perkara juga, muntaza' minhu. Ada setengah yang mengaji amru i'tibari tak kenal muntaza' minhu pun ada penin. Mengaji amru i'tibari tak kenal muntaza' minhu. Macam mana boleh reti perkara tak kenal perkara tu di benda? Kalau benda tu, perkara tu yang ada tuan dia. Macam mana boleh reti perkara tak kenal tuan? Macam mana boleh kemek tak, macam mana boleh reti kemek tak kenal apa? Tak kenal besi. Besi ya. Bengkok besi juga. Banyak benda lah bengkok tu. Jadi ni satu perkara yang kita perlu kena ambil ingat. Perkara amru i'tibar ni. Perkara amru i'tibar. Dia perkara reti. Ma'tabaral mu'tabir fa huwa fardul farid. Benda perkara reti. Perkara ambil reti, ambil fardu. Ambil reti, ambil usaha. Ambil reti. Maknanya nak reti di mana? Reti di Tuhan lah. Sebab Tuhan nak reti mana? Tuhan tu ada perkara yang wujudi. Dan Tuhan dia juga ada perkara yang bangsa subuti. Sama-sama subut. Ya, tak ada masalah. Boleh kenal amru i'tibari walaupun sama-sama subut. Ada perkara amru i'tibari, Tuhan dia wujudi. Bukan wujudi. Mana? Sama ada apa? Sama ada wujudi maujud ataupun wujudi makdum. Wujudi maujud pun i'tibar, wujudi makdum pun i'tibar. Tapi kalau wujudi makdum dia ikhtirah. Dia benda bangsa reka. Kalau reka pada hakikat realiti dia bukan ada muntaza' minhu. Kena faham tu. Amru i'tibari dia ada dua. Yang pertama amru i'tibari intida'i. Apa dia intida'i?
ada muntaza' minhu. Yang kedua, amrun i'tibari ikhtira'i. Apa dia? Tak ada muntaza' minhu. Pasal apa? Nama pun ikhtira', mana ada tuan? Tuan pun reka saja. Tuan pun bohong saja. Tu. Bohong mustahil. Mustahil boleh kata bohong. Bohong tak boleh kata mustahil. Ada kala bohong tu kadang-kadang betul. Bohong tu boleh jadi betul. Mustahil tak boleh jadi betul. Tu kaedah tok guru kita lah. Baik, jadi ada ulama kata sifat qidam ni, sifat salbiah ni, sifat yang bangsa i'tibariyah. Apa dia i'tibariyah? Amrun i'tibari. Apa dia amrun i'tibari? Reti. Reti di mana? Reti di perkara. Reti di benda tu lah. Reti tu perkara. Reti tu perkara. Nak reti di mana? Reti di tuan dia lah. Contoh, bergolek. Reti di mana bergolek? Kalau tak ada tayar, tak reti bergolek. Maka tayar tu dinamakan sebagai muntaza', tempat reti bergolek. Tu tulis pergi lah oi. Hak ni banyak orang tak reti ni. Banyak orang tak reti muntaza' minhu ni. Banyak orang tak reti, bukan kata tak reti, tak pernah dengar. Mengaji habis kitab dah, tak pernah dengar. Tu. Apa dia muntaza' minhu? Tayar. Apa dia amru i'tibar? Mana kita boleh reti? Bergolek. Bergolek tu orang panggil perkara. Apa pasal kita panggil perkara? Pasal dia bukan ada diri. Reti. Apa lagi? Pecah. Pecah. Tayar pecah. Tayar tu muntaza'. Pecah tu amrun. Tu. Lagi apa lagi? Besi. Besi tu muntaza'. Mana i'tibar dia? Bengkok. Bengkok mana ada diri perkara. Pinggan muntaza'. Pecah perkara. Pecah tu perkara. Lagi apa lagi? Contoh ikhtira'i. Contoh ikhtira'i. Apa dia ikhtira'i? Mustahil. Buta. Buta Tuhan, amrun i'tibari ikhtira'i. Perkara yang kita reti di akal tapi tak ada Tuhan. Tu maksud dia. Serupa mula Tuhan. Mula Tuhan. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Jadi reka ya. Reka bagi nampak di kepala. Ada Tuhan tak? Tak ada Tuhan. Apa dia? Mula Tuhan. Tu orang panggil ikhtira'i. Tu orang panggil ikhtira'i. Boleh no? Boleh no? Sekali lagi. Apa dia? Amrun i'tibari ikhtira'i. Amrun i'tibari ikhtira'i iaitu perkara yang direti tapi tak ada muntaza'. Sekali lagi, amrul i'tibari ikhtira'i iaitu perkara yang direti tapi tak ada Tuhan. Contoh macam mula Tuhan. Mula tu kita reti. Reti tu sebab apa? Sebab kita ambil kira ataupun tutup guru kata reka. Ikhtira' tu mana reka? Reka. Reka di mana? Reka di kepala kita lah. Ada Tuhan tak? Mana ada Tuhan? Sebab kita nak sandar pada Tuhan, bukan Tuhan tu Tuhan dia. Kalau kita sandar pada kita, bukan makna mustahil. Hak tu mana harus. Tu mana harus. Tu maknanya amrun i'tibari ikhtira'i. Dalam kitab Baqarah kata apa? Apa tu lafaz dia tak ingat. Dia ada kaedah tu, dia kata dalam kitab Baqarah pada dia kata apa nama kita faham ambil kata mustahil ni bohong. Mustahil ni bohong, tapi bohong tak boleh kata mustahil. Mustahil bohong tak boleh kata mustahil. Yang ni kena ambil kira juga dia punya kaedah situ. Baik. Maknanya yang pertama kita kena tahu ada sebahagian ulama kata qidam ni sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni termasuk dalam amrun i'tibari intida'i yang sabit muntaza'. Apa dia muntaza'? Iaitulah zat Allah Subhanahu wa taala. Di mana wujudnya? Wujud. Wujud ni lah, sebab itulah orang Islam kita ni pakat jadi Islam. Tapi ingat taruh ya, Islam zahir sahaja. Islam zahir. Dia duduk tang Islam zahir.
Dia duduk Islam zahir. Takut kerana ada ulama kata penilaian ulama terhadap golongan-golongan yang Islam tanpa mengenal makna kalimah syahadah ni disamakan seperti mana para sahabat yang dulunya kafir masuk Islam tanpa memahami makna Islam, makna tauhid sebelum daripada diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah tu mereka mengaji, mereka faham. Kita ni masuk Islam ataupun lepas kita ni cerdik dah, mak pak kita Islam, haram tak mengaji pun. Hak ni lah ulama kata Islam mengucap dan Islam nasab ni bukan menyebabkan seseorang itu membebaskan dia daripada kekal dalam api neraka. Tu. Hak ni yang ulama kata ni. Bila ada ulama kata lagu tu, apa salahnya kita ambil berat? Maksud dia apa? Mengaji ya. Bagi faham tauhid. Kenapa? Kerana ada ulama kata tak mengaji hang Islam pun bukan bererti hang ini boleh lepas daripada kena jadi ahli neraka. Ya, sebab apa? Sebab hang Islam zahir. Batin hang tu tak tahu dalam badan tu, dalam hati tu apa dia? Apa dia kepahaman hang tentang Tuhan? Kepala otak ni rambut sama hitam. Kalau uban pun dia putih, tak ada uban kalau biru. Kalau uban pun dia putih, tak ada rambut uban kalau biru tak ada rambut uban kalau merah. Labuh hinai ikutlah. Nak abang kata apa? Rambut sama hitam tapi hati lain-lain tu. Rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Sebab itulah datang Rasulullah bawa kalimat tauhid, walaupun rambut sama hitam, kepala lain-lain, tapi biar hati satu. Apa dia hati satu? Faham tauhid la ilaha illallah. Tu, faham tauhid la ilaha illallah. Hati biar satu walaupun kepala lain-lain. Hak paling besar sekali apa dia? Tauhid. Apa dia tauhid? Kenal makna. Ni sampai ulama kata di manakah tahap kedudukan mengaji ilmu tauhid ni? Takat mana? Setara mana kedudukan mengaji ilmu tauhid? Ulama kata Imam Abu Hasan Asy'ari kata tahap pengajian ilmu tauhid ni wajib tak wajibnya belajar faham ilmu tauhid ni kira-kira hang Islam dengan sebab nasab dan hang Islam dengan sebab syahadah ni bukan bermakna melepaskan diri hang daripada kekal dalam api neraka. Tu wal'iyazubillah. Habis. Itu yang pertama. Faham nah? Jadi apa dia muntaza' minhu bagi sifat salbiah? Muntaza'. Kalau orang tanya kita apa dia muntaza' minhu bagi sifat salbiah? Apa jawab ambil lah. Apa dia? Zat Allah lah weh. Tu. Ni tanya muntaza' minhu bagi sifat salbiah tak tahu. Tadi hang kata amrul i'tibari. Apa dia muntaza' minhu bagi sifat salbiah? Zat Tuhan lah. Sebab apa? Sebabnya sifat salbiah cerita pasal zat. Jadi Tok Guru kata apa? Salbiah sifat i'tibar zat. Dia ada sifat i'tibar zat, dia ada sifat i'tibar sifat. Apa dia sifat i'tibar sifat? Sifat ma'ani. Pasal apa? Pasal kita nak kira belah sifat saja, bukan nak kira zat. Reti belaka dah zat Tuhan tu, faham faqih dah zat Tuhan tu. Mana? Salbiah tadi. Tapi dia tak tahu. Bila dia mengaji salbiah, dia tak tahu nak bicara apa. Salbiah tu lah bicara zat. Orang panggil sifat i'tibar zat. Tauhid ni bukan banyak pun. Tapi boleh lah. Boleh lah nak duduk pusing kepala otak. Banyak tak banyak pun cuba tengok kita Imam Ghazali. Banyak mana dia karang kaedah nak faham ilmu tauhid. Tu. Kita duk kata mengaji tauhid ni tak payah mana. Tauhid lah paling payah kali. Cuba buka tengok dalam kitab ulama, dalam kitab tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nanti saya ada buatlah sikit risalah tu. Insya-Allah ada cerita tentang kelebihan ilmu tauhid.
Besar ilmu tauhid ni. Daripada awal sampai habis ni pahala dia cukup besar. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu tauhid ni tak ada dah. Pasal apa? Pasal tabi' ikut matbu'. Tabi' ikut matbu'. Apa dia ikut matbu'? Matbu' bagi ilmu tauhid apa dia? Zat Allah. Maka ilmu tauhid ni, ilmu ni tabi'. Kemuliaan sesuatu itu dinilai dari segi sudut ukur matbu' dia. Mana? Membicarakan tentang zat Allah Ta'ala. Apabila ilmu tu membicarakan tentang zat Allah, maka tidak ada satu ilmu yang boleh menandingi ilmu tauhid. Pagi ni nak jadi ceramah lah pula. Lama tak duk bincang pasal tauhid ni. Baik, okey, itu yang pertama. Yang pertama kita nak cerita apa? Kita cerita bila kata sifat salbiah ni amrun i'tibari, maka kita reti dah Tuhan dia siapa. Boleh? Boleh faham tak? Apa pasal kita katakan sifat salbiah ni amrun i'tibar? Sebab dia ada Tuhan. Macam tu. Pasal apa sifat salbiah? Pasal apa sifat salbiah tu amrun i'tibari? Sebab dia ada Tuhan. Ingat tahu tuan-tuan. Sifat salbiah mesti ada Tuhan. Sifat salbiah pula dah. Amrun i'tibari mesti ada Tuhan. Tu faham dia. Bulat. Sebagian kata amrun i'tibar. Sebagian kata hal. Bulat. Amrun i'tibar. Tuhan dia mana? Bola. Tu maksud dia. Segi. Segi. Sebagian kata amrun i'tibar. Mana Tuhan dia? Roti banyak. Roti kering. 4 segi lah. Segi. Meja. Tu Tuhan dia. Ingat taruh. Tiap-tiap amrun i'tibari ada Tuhan. Mana boleh amrun i'tibar reti tak ada Tuhan? Mohong. Mengaji tauhid apa lagu tu? Ni. Tok guru saya lah kata no. Saya ni tak reti mana apa. Ambil buah tok guru lah. Boleh. Jadi maknanya apa-apa tajuk tentang amrun i'tibar, petua dia amrun i'tibari ada Tuhan. Mana boleh amrun i'tibari tak ada Tuhan? Contoh kita kata terkoyak. Tuhan dia mana? Kertas, kulit, plastik. Tu terkoyak, terbenam, terbuka, terbelah. Mesti ada Tuhan. Boleh? Boleh no? Apa ada soalan ke? Tak ada. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buat ulangan balik. Sifat salbiyah ni dinamakan sebagai sifat orang panggil apa? Sifat qidam ni dinamakan sebagai sifat salbiyah kerana diri dia itu insilab. Insilab. Pasal apa sifat qidam dinamakan salbiyah? Kerana diri dia insilab. Dia termasuk dalam sifat insilab ataupun intifaq. Apa dia ni? Kita tak ceritalah pasal wadan apa semua tu, jadi payah, jadi lambat. Baik, kita nak cerita sekadar orang panggil apa, kebiasaan hak ulama-ulama kita duk sebut. Apa dia insilab? Apa dia sifat salbiah ni? Sifat salbiah ni kita kena faham kod ta'rif. Kita kena faham kod ta'rif sebab dalam saya secara nilai kepahaman yang ada pada saya sikit sebanyak lah. Kalau kita tengok kitab Misbah ni pun walaupun kita kata ibarat dia tu mudah. Memang orang suka banyak orang baca kitab ni. Saya perhati tengok yang mengaji 2-3 hari pergi baca di surau apa dah. Hak ni cukup teruk ni. Ni cukup tak boleh buat gini. Janganlah. Jangan mengaji sehari 2 pergi duk berani baca. Ataupun nak jadi hero nak pergi duk baca kitab di surau, baca kitab tauhid, jangan. Hampa ambil baca kitab lain tak apa. Lagi sesat habis orang. Mengaji gila lama lagi. Ngaji gila lama lagi banyak guru ni kok belah perlis pun ada. Mengaji baru duk belajar dobit, lepas tu duk pergi mengajar orang lah. Jangan kelang kabut, relax dulu. Mengajar orang ni tak kalut. Yang nak kalutnya mengaji. Mengajar tak kalut. Ada sampai masa ilmu, Allah Ta'ala izinkan kita untuk kita sampaikan pada orang lain. Yang kalutnya kena mengaji. Mengaji biar faham suruh. Macam siapa pekah, orang mengaji pekah.
Orang yang otak dia boleh pi mengaji fiqh. Mengaji sampai faham tu. Orang yang otak dia ligat boleh mengaji faham tauhid. Mengaji faham tauhid semua. Dia kalut. Jadi apa namanya? Pasal apa dipanggil sifat ni sifat salbiah? Sifat qidam sebagai sifat salbiah sebab dia tu bangsa insilab ataupun intifa. Maka kita kena faham dia kod mana? Kita kena faham kod diri dia. Apa dia diri dia? Takrif dia, pengenalan dia. Kita kena faham tentang diri dia. Apa dia pengenalan tentang diri? Maknanya kita nak kenal diri dia tu kod mana? Ni orang panggil takrif. Apa dia takrif? Sifat salbiah. Banyaklah ulama kata tu. Hak ulama kata tentang sifat salbiah ni terlalu banyak takrif. 2-3 jenis lah, bukan terlalu banyak tu sampai berpuluh. Maknanya ada 2-3 jenis juga hak ulama kata tentang takrif dia. Tapi saya ni lebih sedap ataupun lebih mesra lah dengan takrif yang ditulis di dalam kitab dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, dalam kitab Abdul Salam. Apa dia kata dalam kitab tu? Dia kata kullu sifatin lah madluluha adamu amrin la yaliqu bidzatihi ta'ala. Kullu sifatin madluluha. Itu nama bila dia kata kullu sifatin, habis ke semua? Semua mana? Semua jenis bangsa salbi. Adakah semua jenis bangsa salbi? Tak. Tengok dulu. Mana? Madluluha adamu. Kullu sifatin, ya kullu sifatin. Tapi madluluha adamu. Madluluha adamu amrin la yaliqu bidzatihi ta'ala. Apa dia salbiah? Tiap-tiap sifat yang bermula madlulnya itu adamu, ialah ketiadaan. Tu. Ketiadaan adamu amrin, ketiadaan perkara yang la yaliqu, yang tidak layak bidzatihi ta'ala, yang tak layak pada zatnya Allah Ta'ala. Yang tu disebut sebagai salbiah. Apa dia salbiah? Ketiadaan, ataupun bahasa kita kata, mudah kata, madlulnya jenis ketiadaan. Apa dia makna ketiadaan? Dan apa makna tiada? Dia Melayu ni, walaupun bahasa dia, sebab tu kata tadi ni, kitab ni walaupun ibarat dia mudah, tapi jangan tu. Dia ada makna rahsia-rahsia dia kalau kita renung sungguh-sungguh. Ibarat dia ada simpan makna. Ulama kita karang kitab nampak macam mudah. Di akal. Di hati. Dia boleh kata di hati. Dia boleh kata dalam hati. Tapi dia kata di dalam hati. Dia tambah di. Ada maksud dia. Dia kata di akal. Direti dan dipaham di akal. Mana boleh faham di akal? Mana boleh faham di akal saja semata-mata akal? Dia kena faham di akal tu apa maksud. Tu. Ibarat dia nampak macam mudah. Tapi dia ada kaedah dia. Tu salbiah. Apa salbiah? Ketiadaan adamu amrin la yali madluluha kullu sifatin, tiap-tiap jenis, tiap-tiap sifat, madluluha yang bermula madlulnya adamu, ketiadaan perkara, amrin adamu amrin, ketiadaan perkara yang la yaliqu bidzatihi ta'ala, yang tak layak pada zatnya Allah Ta'ala. Yang tu salbiah. Boleh. Apa dia salbiah?
ketiadaan perkara yang tak layak pada Tuhan. Yang ni kita kena faham dua perkara. Istilah dalam bahasa kita. Apa dia yang dimaksudkan dengan adamu amrin? Ketiadaan. Apa beza tiada dengan tak ada? Ataupun kita kata tiada, ketiadaan dengan tiada. Ketiadaan, tiada, tidak dan tak. Tak ada. Ada beza. Mana boleh buat sama? Tiada makna masdar. Ketiadaan makna mutawa'ah. Tak makna nafi. Itu dia. Tiada masdar. Semata-mata faham tiada. Tiada. Madlul bagi tiada. Tidak. Apa dia madlul bagi tidak? Nafi. Ketiadaan. Apa dia madlul bagi ketiadaan? Mutawa'ah. Tu. Makna dia mutawa'ah. Kasartu zujjaja. Fankasara zalika zujjaju. Aku lambung pinggan kaca tu. Tiba-tiba kaca tu jatuh, maka terpecahlah dia. Jadi terpecah. Terpecah. Orang panggil apa? Mutawa'ah. Nama dia orang panggil mutawa'ah. Maksud dia ginilah. Cara mudah. Kita mengaji Nahu Melayu ni serupa dengan Nahu Arab je lah. Macam kita kata ketiadaan. Ketiadaan bukan fi'lul fa'il. Ketiadaan bukan ala sabil bukan sabit nafi. Ketiadaan bukan sabit nafi. Ketiadaan tak sabit nafi. Kalau tiada sabit nafi. Tu. Bukan. Tiada masdar. Tidak. Tidak sabit nafi. Okey, ada tiga. Kita sebut tiga dulu. Ketiadaan satu. Tiada masdar. Tidak. Tidak. Tidak ni sabit nafi. Ataupun tak. Supaya kita kata tak mula. Nampak? Apa dia qidam? Tak mula ada Tuhan. Yang tu qidam belah mana? Adakah yang tu qidam sifat? Bukan. Bukan lagi tu. Bukan sifat Tuhan lagi tu. Bukan madlul lagi. Tak mula ada Tuhan. Ingat bergelok ni. Tak mula ada Tuhan. Tak akhir ada Tuhan. Tak bersamaan ada Tuhan. Tak menyamai ada Tuhan. Itu bukan salbiah. Kenapa? Itu nafi. Itu sabit nafi. Madlul dia nafi. Bukan madlul mutawa'ah. Yang kita nak belah madlul dia, madlul belah ketiadaan. Ketiadaan tak sabit nafi. Macam mana tu? Macam mana kata ketiadaan tak sabit nafi? Tak nanti kita nafi. Nak jadi Tuhan tak nanti kita kata la. Tuhan tetap Tuhan tak nanti kita kata la. Nafi tu nisbah nafi isbat ni nisbah i'tiqad. Nak kata i'tiqad, nafi pun i'tiqad, isbat pun i'tiqad. Tu. Dua-dua tu. Tasawur belaka. Mai ikut jalan tasawur boleh nafi boleh isbat. Dua-dua jazam, dua-dua putih. Nafi pun putih, isbat pun putih. Dua-dua atau dinama kita panggil sebagai ilmu juga, idrak. Idrak al-aqliyat. Tu. Jadi ketiadaan madlul dia
perkara asal. Tu. Tak madlul dia nafi. Tiada madlul dia masdar. Apa dia tiada? Tiada tak ada. Tiada yang lawan zid bagi ada. Tidak yang lawan ataupun zid dia, apa dia zid bagi tidak? Tidak. Lawan dia ya. Ya tidak. Ya tu isbat. Tidak tu nafi, tu kita kata faham madlul. Maka sifat salbiah ni madlul dia bukan duk tang masdar dan madlul dia bukan duk tang isbat nafi. Tu. Tapi salbiah ni madlul dia duduk tang ketiadaan. Tu. Itu madlul dia. Sebab tu Tok Musannif dalam kitab tu Abdul Salam, dia faham, dia sebut dengan takrif kullu sifatin madluluha. Tu. Tiap-tiap sifat yang bermula madlulnya. Tu. Sebab dia nak tala, orang Kedah kata, dia nak tala. Dia nak isyarat mana? Dia nak bagi kita reti apa? Dia nak bagi kita reti madlul dia. Apa dia madlul? Tuhan dia tu siapa? Allah tu lah, zat Allah tu. Dia nak bagi kita kenal zat Allah. Setelah mana kita mengisbatkan dalam hati kita tentang wujudnya Allah, walaupun seorang itu tidak mampu menilai dan membezakan antara perkara-perkara yang berlaku di dalam perbahasan wujud itu, khilaf-khilaf ulama yang berlaku, walaupun dia tak reti, tetap sah iman dia, tetapi dia wajib kena faham apa? Wajib kena faham salbiah. Penting ni salbiah ni. Wajib dia kena faham salbiah. Sebab apa? Salbiah ni dia nak fokus apa? Salbiah dia nak fokus apa? Orang Kedah apa kata? Dia nak tala pergi mana salbiah ni? Salbiah ni Tuhan dia siapa? Zat Allah lah. Jangan duk faham qidam baqa' tu weh. Ni duk mengaji salbiah duk faham qidam baqa' tu saja. Ilmu tak ketah. Tu dia boleh tiap orang. Tu. Qidam baqa' tu bukan faham di qidam baqa' tu. Qidam baqa' tu faham Tuhan dia lah. Tuhan dia tu siapa? Zat Allah. Mengaji duk bahas saja qidam baqa' mukhalafah, tapi tak faham zat tu. Tak faham pergi zat. Sebab tu kata tadi ni qidam baqa' ni amrul i'tibar. Ada Tuhan lah. Mana boleh amrul i'tibari tak ada Tuhan? Tak kira lah amrul i'tibari Tuhan dia tu wujudi ke subuti ke? Tak kira. Apa dia contoh? Tuhan sebut tepi tengah. Hang reti di mana tepi? Kalau tak reti di tengah, tepi pun tak ada, tengah pun tak ada. Atas bawah, reti di mana atas? Kalau tak reti di bawah, maka atas tu muntazak bagi bawah. Tuhan dia. Tempat reti. Boleh no? Jadi apa fokus kita untuk perbahasan sifat qidam ni? Dia tak jadi kuliah muslimat dah ni. Kuliah muslimat mana ada bicara aku ni. Ni pun dia orang kata apa, sambil-sambil lah. Maknanya kita pun tak erti nak cakap juga kalau orang tak ada depan ni. Buh pi lah kok kena. Jadi apa yang kita nak pada hari ni, ataupun apa dia yang kita nak cerita hari ni, tadi kita ulang kaji balik. Dalil ni tak masuk pun. Saya kita masuk sikit insya-Allah. Dia tak lepi dah, daur tasasul tak lepi. Cuma kita ulang kaji hari ni. Ulang kaji pasal qidam tu. Dengan sikit masalah dalil tadi. Jadi apa yang kita nak faham hari ni, sifat salbiah, ada orang kata lah, kita ambil kalam orang, ada orang kata amrul i'tibar. Tak kira lah, bukan kata ulama-ulama lah ni, kawan-kawan kita ni, kita ambil dulu. Okey, qidam, apa dia qidam? Amrul i'tibar. Apa dia qidam? Salbiah. Salbiah tu apa dia? Kena faham salbiah tu. Salbiah dia nak tunjuk madlul. Ni saya nak tunjuk madlul. Tu kawan. Jadi nak tunjuk, nak orang kata apa? Nak ni madlul.
Salbiah nak pi tuju ke madlul. Apa dia madlul? Tuan. Ingat taruh. Sifat salbiah ni dia nak membicarakan tentang tuan dia siapa. Tu. Ilmu tauhid ni fokus besar dia apa dia? Salbiah dengan ma'ni. Tu. Ilmu tauhid ni dia nak fokus salbiah dengan ma'ni. Mana boleh mengaku salbiah kalau tak ada wujud. Itu kita tak bicara dengan tu. Wujud ni siapa dia pun tahu. Sebab tu ulama kata tak pedulilah hang kenal ke tak kenal ke makna wujud, tapi hang mengaku wujud hang Islam. Yang pentingnya salbiah dengan ma'ni. Duk mengaji tauhid ni dua ni yang penting. Mana? Salbiah dengan ma'ni. Maka salbiah ni kita nak bagi kenal Tuhan. Siapa dia? Allah Ta'ala tu. Nak bagi kenal Tuhan. Salbiah ni nak bagi kenal Tuan. Ma'ni nak bagi kenal apa nama rupa Tuhan tu. Bagaimana yang kata kelakuan dia tu, yang kata kekuatan dia tu lagu mana? Dan sifat dia. Nak kira rupa mana ada rupa. Tu. Apa lagi? Nak cerita apa lagi? Baik, jadi salbiyah maknanya adamu amrin, madlul. Okey, makna madlul dia tuan ketiadaan. Madlul bagi ketiadaan apa dia? Yang perlu ada dalam kepala otak kita, ketiadaan ni tak sabit nafi dan tak sabit isbat. Tak sabit belah nafi, tak sabit belah isbat. Contoh macam kita kata mandui. Apa dia mandui? Ketiadaan anak. Bukan tak ada anak. Bukan tak ada anak. Apa dia mandui? Ketiadaan anak. Ni istilah mandui. Apa dia botak? Ketiadaan rambut. Bukan cukok. Itu cukok mentakdakan rambut. Itu botak. Tapi tak apalah kita guna istilah tu. Kita guna istilah, kita pinjam istilah. Mana? Ambil pisau cukok buang rambut di kepala. Kita panggil botak. Yang tu bukan botak, tapi kita membotakkan kepala dia. Tu. Jadi faham istilah botak, terbit mai daripada perut mak dia, lincin pelin. Rambut sorat habuk pun tak ada. Tu baru nama botak. Sebab apa? Sebab madlul bagi botak tak ada rambut. Apa dia tak ada rambut? Ketiadaan. Pegang kepala tu, tak ada rambut sungguh, lincin. Tu. Jadi bila kita kata tak ada rambut, hak tu kita kata ketiadaan rambut, hak tu diri kepala, diri orang tu. Tu tuan dia. Tuan dia. Boleh lah. Duk ulang tak tahu banyak kali lah. Bagi pakat-pakat ambil seorang sikit. Saya pun bukan dia reti. Baiklah, sikit kita nak bincang pasal ni. Jadi beza antara tadi ketiadaan dengan tak. Kena faham tentang madlul. Apa dia madlul? Tempat kita nak reti tu. Tempat kita nak faham di benda tu. Di perkara tu. Ketiadaan tak perlu nafi. Ketiadaan tak perlu nafi. Tiada masdar. Tidak nafi. Tidak mula ada Tuhan. Ataupun kita kata tak mula ada Tuhan. Tak mula bukan madlul bagi qidam. Tu, ni ingat tahu lah. Tak mula bukan madlul bagi qidam, tapi tak mula itu semata-mata sabit. Faham istilah sabit ialah i'tikad. Maknanya itu pegangan. Itu perlu kita faham. Tapi kita nak kata tak mula, kena faham ketiadaan mula. Apa makna ketiadaan mula? Nak faham ketiadaan mula, kena faham di mula. Tak boleh faham mula kalau tak boleh kita faham ketiadaan mula kalau kita tak faham mula. Sebab itulah mai ikut dalil. Kita kata mana ada orang reti makna tak reti dalil, mai ikut tu. Macam mana hang boleh faham ketiadaan mula kalau hang tak reti makna mula? Nak faham makna mula tu di mana? Nak faham makna mula, nak faham makna ketiadaan mula, kena reti di mula. Mula tu makna apa? Apa dia makna mula? Mula ni dulu tak ada, tiba-tiba jadi ada. Itu makna mula. Adakah Allah macam tu? Dulu tak ada lah ada, tiba-tiba kuih ada, jungai daripada tak ada kepada ada. Mula lah tu. Tuhan tiada mula. Tiada mula nisbah i'tikad. Tapi diri Tuhan ketiadaan mula. Tu. Ketiadaan mula. Nisbah i'tikad, wajib nisbah i'tikad. Kita kata tak mula.
tak mula sabit dengan apa? Dengan tasawur. Mana boleh kata tak mula tak sabit dengan tasawur. Tak boleh. Mula, nak kata tak mula mesti kena sabit dengan tasawur. Mana boleh kata tak mula tak sabit dengan tasawur. Mana ada idrak di situ? Tak ada. Tak boleh dapat idrak kalau tak sabit dengan tasawur. Nak hukum tak mula mesti ada tasawur. Tiba-tiba kita kata qidam sedia. Qidam sedia. Sedia hak Tuhan. Apa dia sedia? Ketiadaan mula. Hak tu hak Tuhan. Tak sabit dengan tasawur. Tak sabit dengan tasawur. Habis hak yang belah kita ni tak mula. Yang tu sabit dengan tasawur. Apa dia? Maknanya kena duk fikir. Kena duk fikir. Jadi kalau gitu, maka dalam bab salbiyah ni ataupun kita katalah full lah sepenuhnya, kesemuanya dalam bab salbiyah ni kita kena faham dulu. Kita kena faham dulu apa itu baru. Tu. Apa itu baru? Apa dia baru? Baru, semata-mata baru, fahamnya ialah berubah. Tu. Semata-mata baru, fahamnya berubah. Apa makna berubah? Dulu tak ada, lah ada. Ataupun kita kata siang malam. Apa lagi apa dia lagi, apa dia dalil lagi dulu tak ada, lah ada? Tu tak ada dalil. Apa dia dalil siang malam? Hak tu tak ada dalil. Hak tu musyahadah. Dulu tak ada, lah ada. Hak tu tak ada dalil. Tu reti. Tu setengah iktibar juga. Perkara iktibari, perkara tasawur juga, perkara nampak. Apa dia makna dulu tak ada, lah ada? Dulu tak ada. Dulu dia tu tak ada. Kemudian lah tu ada. Kalau ni ada. Tu makna dia baru. Dulu tak ada, lah ada. Baru timbul. Tu makna berubah. Makna berubah tu makna sekurang-kurang makna berubah apa? Dulu tak ada, lah ada. Makna berubah. Kerana apa? Baru. Diri baru. Sebab berlaku apa? Orang panggil apa? Waqa'a fihi husulain. Jatuh padanya dua kali hasil. Apa dia? Ada dan tiada. Ada dan tiada. Hasil yang pertama, hasilnya tiada. Hasil yang kedua, hasilnya ada. Sebab gerak diam juga lah. Gerak diam. Gerak pun dua kali hasil, diam pun dua kali hasil. Itu gerak diam. Jadi bermakna tiap-tiap yang dulu tak ada, lah ada, dan tiap-tiap perkara yang berubah, senang cerita baru, dia mesti berubah. Tak kekal. Itu makna baru. Itu makna baru. Jadi, adakah Allah Ta'ala ni baru? Tak. Allah Ta'ala baru? Tak. Pasal apa kata Allah Ta'ala itu bukan baru? Pasal Allah Ta'ala itu qidam. Apa makna qidam? Makna qidam ketiadaan mula. Reti tak makna ketiadaan mula? Aku reti. Sebab apa? Sebab aku reti makna baru. Tu. Makna baru tu apa dia? Mula. Habis Tuhan ada tak mula? Tak mula. Tu. Tak mula. Tak mula tu orang panggil i'tiqad. Pengakuan kita. Habis hak di Tuhan tu kena faham selapis pun lagi. Hak di Tuhan kena faham selapis pun lagi. Apa dia? Ketiadaan mula. Apa makna ketiadaan mula? Nanti hang kata tak mula, Tuhan itu memang ketiadaan mula. Pasal apa? Pasal dia bukan sabit Tuhan. Tak ada Tuhan. Dia tak sabit Tuhan kerana dialah Tuhan. Tuhan tak sabit Tuhan kerana dialah Tuhan. Kita sabit Tuhan kerana apa? Kerana kita bukan Tuhan. Sebab tu ada kita sabit kerana, ada Tuhan tak ada kerana. Ada kita ada kerana. Kerana apa? Kerana dulu kita tak ada, lah ada. Siapa jadi? Tuhan buat. Tuhan bagi jadi. Ada Tuhan? Tuhan tak sabit kerana. Pasal apa? Tak ada gharat. Tak ada tujuan apa. Tuhan buat kita tak ada tujuan. Tuhan ciptakan alam ni tak ada Tuhan, tak ada tujuan. Tak ada tujuan, tak ada gharat. Orang panggil apa? Tak ada faedah, tak ada keuntungan, nisbah belah dia. Tak ada gharat. Gharat ni tak ada keuntungan. Tuhan buat kita bukan nak ambil untung.
Tuhan buat kita. Tak ada kerana apa. Tuhan ada, Tuhan tak ada. Tak sabit kerana apa. Tak ada bergantungan kerana. Baik. Jadi, satu benda lagi kita kena faham. Bila sebut kata salbiyah ataupun insilab, insilab tu dia kena pada diri subut. Ini orang panggil subut. Subut ni, subut yang kita kata subut ni ialah amrun i'tibari yang duduk di kepala kita. Yang mesti dan wajib duduk di hati kita. Ni subut. Amrun i'tibari yang mesti duduk dalam hati kita. Subut. Subut. Apa dia subut? Subut ni orang panggil apa? Tetap. Bahasa kita kata apa? Subut ni tetap. Tetap tu lagu mana? Tetap tu di perkara. Nak cakap lagu mana tau? Subut tu di Tuhan lah. Contoh, kita kata bulat di bola. Bulat di bola tu lah orang panggil sabit. Silap. Bulat di bola tu lah orang panggil subut. Tak faham kadang-kadang dia subut dengan sabit. Penting ni istilah ni dalam kitab berlambak. Apa dia subut? Subut. Bahasa petani kata sungguh senguti. Sungguh ti. Tu. Sungguh ti. Sungguh. Sungguh hai. Tu. Tak sungguh kot mana ya. Kalau bola tu tak bulat, macam mana dia nak duk bergolek? Tu orang panggil sungguh di bola. Subut. Habis sabit tu mana ada kepala otak manusia ni yang tak kata bola tu bulat. Kalau begitu, subut sifat ketuhanan di Tuhan dan tak ada manusia yang kenal Tuhan, tak mengaku kata sifat salbiah tu ada di Tuhan. Sungguh di Tuhan. Mana ada akal manusia yang kenal Tuhan yang tak mengaku kata sifat salbiah tu subut di Tuhan. Itu nama dia sabit. Sebab itulah yang kita duk kata tak mula, tak akhir. Tu. Sebab tu nisbah kita sabit. Masalah dia hari ni kita duk faham tentang sabit, kita tak faham tentang subut. Bila kita duk faham tentang sabit, tak faham tentang subut, lari daripada asal takrif. Kerana takrif dia suruh kita faham subut, bukan faham sabit. Sabit tu bangsa wajib. Wajib syarak. Yang kita mengaji bukan wajib syarak. Hak kita mengaji wajib akal. Apa dia wajib akal? Subut. Wajib syarak sabit. Wajib syarak sabit. Boleh tak? Tengok ni dalil ni. Kata musannif rahimahullah. Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala. Dan tak baru itu. Ialah kita fikir. Apa dia dalil? Dalil, bahasa mudah kata, dalil tabi'. Dalil ni tabi'. Wajib. Wajib apa? Wajib syarak. Dalil ni, sirah dia isim fa'il. Yang menunjuk. Tu. Yang menunjuk. Dia yang menunjuk. Dalil apa dia dalil? Nak reti madlul. Tak reti dalil, tak reti madlul. Reti dalil, reti madlul. Tu. Saya kata tu. Apa dia dalil? Reti dalil ni. Apa dia dalil? Dalil ni nak reti madlul. Ma yumkinu at-tawassulu bisahihin nazar fihi ila matlub. Perkara yang nak menyampaikan kepada maksud. Suatu yang nak bawa, nak bagi kita reti maksud. Tu.
Dalil nak reti madlul. Bukan nak mengaji bab dalil, reti dalil. Bukan. Dalil reti madlul. Habis tu, kalau gitu mengaji bab dalil ni, ni orang panggil wasilah. Sebab tu kalau kita renung tengok dalam kitab-kitab ulama, dalil ni bukan juzuk makrifah. Dalil ni syarat sempurna makrifah. Dalil bukan juzuk makrifah. Tapi an-nasyi'u an dalilin, yang mana jazam yang mutabiq itu jadi tu. Jazam yang mutabiq itu jadi ia dengan dalil. Jazam yang mutabiq itu jadi ia dengan dalil. Jazam yang mutabiq itu jadi ia dengan dalil. An-nasyi'u an dalilin. Kalau an-nasyi'u an dalilin, adakah perkara dalil ni, selalunya kita dengar kita kata apa? Makrifah ni, juzuk makrifah terbahagi 3. Apa dia? Yang pertama, jazam. Yang kedua, selepas jazam apa dia? Mutabiq. Ataupun kita kata apa? Muafakat antara nisbah kalamiah dan kharijiyah. Mantik Melayu lah. Yang ketiga, dalil. Dalil. Apa peranan dalil dalam bab makrifah ni? Peranan dalil dalam bab makrifah ni, nak bagi jadi jazam tu. Habis kalau tak ada jazam, kalau tak ada dalil, jadi tak jazam? Tak jadi jazam. Tu jaga tu. Kalau tak ada dalil, jadi tak jazam? Boleh tak kata orang tu jazam? Tak boleh. Habis nak panggil apa? Kena panggil nama dia muqallid. Tu. Orang muqallid, orang tu tak ada jazam dalam perut dia. Orang muqallid, orang tu tak ada jazam. Kerana apa? Kerana orang yang jazam, orang yang jadi jazam tu dengan dalil. Habis tu orang muqallid tak jadi jazam. Kerana apa? Kerana dia tak ada dalil. Tu. An-nasyi'u an dalilin. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an-nasyi'u an dalilin. Apa dia makrifah? Makrifah itu ialah pengakuan dan keyakinan yang putus dalam hati. Pengakuan dan keyakinan yang putus dalam hati berbetulan dengan yang sebenar. Jadi ia pengakuan itu dengan sebab dalil. Kalau tak ada dalil, tak jadi pengakuan tu. Jadi pendek kata, orang ada dalil, orang itu jazam. Orang tak ada dalil, dia hentam balik. Orang tak ada dalil, orang tu tak jazam. Bila orang tu tak jazam, nama dia apa? Dua benda. Orang tak jazam ni, yang pertama, nama dia muqallid. Yang kedua, orang yang tak jazam ni, nama dia kafir. Ni. Mayak tahu. Orang yang tak jazam, pertama, nama dia muqallid. Yang kedua, orang yang tak jazam, nama dia kafir. Nama dia kafir. Sebab tu kena ada jazam. Ramailah duk tang muqallid weh. Sebab apa? Tak ada dalil. Sebab dalil nak reti madlul. Apa dia madlul? Madlul tu lah jazam tu. Mutabaqah tu. Tu madlul. Buat apa dalil ni? Tuhan madlul mana duk berhajat pada dalil. Bukan dalil bagi madlul. Dalil bukan nak tunjuk atas madlul. Dalil bukan bagi madlul. Dalil bukan manfaat madlul. Dalil
pada bab i'tikad. Ni. Orang panggil apa? Apa matlamat dalil? Dalil nak pelepah i'tikad. Tapi kok mana pun kita kena tarik tali dalil tu. Kita ni maqam dalil, istidlal. Dilalah belambak dah duduk depan mata kita. Kita tak erti juga. Dilalah duduk belambak lah depan mata ni. Boleh ambil. Tapi tak erti dalil lagi. Pasal apa? Tak mau istidlal. Tak erti nak istidlal. Gitu. Dan dalil atas qidam. Pasal apa? Iktibar ibarat dengan atas. Pasal dalil tu wajib. Wajib apa? Bukan wajibnya akal. Tapi dalil itu wajibnya syarak. Bila wajib syarak, ibaratnya atas. Sebab tu kata dalil atas. Dalil atas kepala siapa? Atas kepala mu lah. Atas kepala kita lah mukallaf ni. Sebab tu dalil atas. Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala. Ni orang panggil apa? Dalil atas yang dalil yang macam mana ayat dia? Dalil yang nak pelepah kita ni daripada tanggungan tuntutan Allah ataupun perintah Allah, yang mana wajib atas kita ni mengaku bahawa subut pada Allah Ta'ala tu sifat qidam. Itu dia ayat dia lebih kurang lagu tu. Dan dalil atas qidam, dalil untuk melepaskan kita daripada tuntutan Tuhan. Dalil nak pelepah kita daripada tuntutannya Tuhan, yang mana kita ni wajib mengaku pada Allah, yang mana kita ni wajib kita mengaku bahawa subutnya pada Allah Ta'ala itu qidam. Maka qidam tu subut, orang panggil. Qidam tu madlul dia, subut. Apa dia? Sedia. Apa dia sedia? Ketiadaan mula. Tu. Subut. Qidam tu subut. Tapi bila kita kata dalil, maka fahamnya tak mula lah. Qidam tu subut. Subut tu orang panggil madlul bagi qidam. Nisbah pada dalil, nisbah bukan bab subut. Nisbah pada bab sabit. Mana? Dia buat main ataf dengan tak baru. Ni orang panggil ibarat. Jadi qidam di sini, qidam kita nak pakai dengan makna sabit. Sebab apa? Kita kata gini. Dan dalil atas tak baru, dan dalil atas sedia Allah Ta'ala dan tak baru. Tu. Nak kata gitu. Dan dalil atas sedia Allah Ta'ala dan tak baru. Dalil atas sedia Allah Ta'ala dan tak baru. Sedia dengan makna subut. Apa dia? Ketiadaan mula. Ketiadaan mula pada Allah Ta'ala dan tak baru. Tak baru tu orang panggil sabit. Tak baru tu orang panggil sabit. Apa dia sabit? Mengaku. Sabit nama dia. Mengaku. Ialah kita fikir jikalau Tuhan tidak tentu sedianya, nescaya tentu ia baru. InsyaAllah. InsyaAllah kita sambung lain lah. No? Banyak kerja nak kena buat ni. Jadi cukup sejam lebih sikit. Sejam lebih juga lah. InsyaAllah. Tengoklah ada masa-masa lapang. Hari-hari apa pula yang bersesuaian, kita sambunglah kitab ni. Hari ini kita lebih kepada nak ingat sedikit sebanyak ataupun kongsi sedikit banyaklah tentang beberapa perkara yang jadi basic dalam kepahaman kita terhadap pada sifat salbiah ni. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Sekadar tu dulu pagi ni. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna, dhakkirna ma nasina, Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma faqihna fiqhan fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyur rahmah. Ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbika an turfa'a darajatana wa an tuqda hawaijana ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Tanya apa ni? Dia kalau wujudi makdum boleh sah tak kata wujud fi zihn? Dia sah kata wujud. Tapi dia bukan maujud. Tiap-tiap wujud, tiap-tiap yang maujud, dia mesti bersifat dengan wujud. Dia kaedah dia, tiap-tiap yang maujud, dia kena maujud dulu. Tiap-tiap yang maujud, dia wujudi makdum, dia bukan wujud, dia wujudi. Tu kena jaga tu. Dia wujudi, dia bukan wujud, dia wujudi. Wujudi dengan wujud lain. Wujudi bukan wujud. Kalau dia madlul bagi wujud, maujud. Habis makdum ni apa dia? Makdum ni wujudi. Dia bukan wujud. Tu. Jadi wujud fi zihn. Wujud fi zihn. Dia wujud, dialah kita kata wujud fi zihn. Nak kata kok mana wujud fi zihn. Habis dia iktibar dia. Dia bangsa reti. Jadi mustahil ni. Faham dah maksud dia tu, nak tanya apa? Dia tanya kalau wujudi makdum boleh sah tak saya kata wujud fi zihn? Jadi kaedah dia gini. Tiap-tiap yang maujud bersifat dengan wujud. Habis makdum mana bersifat dengan wujud. Habis dia apa? Dia wujudi. Habis kalau wujudi boleh kata pada zihn. Tapi kalau wujud, istilah saja. Kita nak kata ada pada zihn. Ada pada zihn, tak ada pada kharij. Tu istilah yang kita panggil. Tak ada pada zihn, tak ada pada kharij. Tu istilah kita panggil. Tapi kena ambil kira kaedah. Kena ambil kira kaedah. Wallahu a'lam. Kaedah kata makdum bukan wujud. Makdum bukan wujud. Makdum bukan wujud. Tapi apa dia? Wujudi. Apa beza wujudi dengan wujud? Wujudi tak semesti wujud. Kerana tiap-tiap yang wujud, maujud. Kaedah kata, tiap-tiap yang wujudi bersifat dengan wujud. Bukan. Tiap-tiap yang maujud bersifat dengan wujud. Wujudi tak semestinya bersifat dengan wujud. Tu. Kerana apa? Kerana mustahil wujudi. Tapi dia bukan wujud. Dia makdum. Tu. Wallahu a'lam. Boleh no? Lebih kurang.